Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita pada hari ini bagi sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Baiklah murid-murid sekalian, cikgu masih lagi merujuk kepada buku teks tahun 3 jilid yang pertama, dan kalau boleh murid-murid sila buka pada halaman yang ketiga. Okey, halaman yang ketiga. Okey, kemahiran yang cikgu nak ajar murid-murid pada hari ini ialah membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan juga ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Okey, jika murid-murid lihat kepada halaman ini, ada satu petikan iaitu yang bertajuk Bantu Membantu di Dapur. Baik, di dalam petikan ini terdapat beberapa ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Baik, sekejap lagi cikgu akan terangkan kepada murid di mana ayat majmuk dan ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. Baik, sebelum tu cikgu nak terangkan seperti semalam ni cikgu dah terangkan tentang ayat tunggal. Okey, ayat tunggal ni mempunyai satu subjek dan juga satu predikat. Okey, subjek adalah terdiri daripada frasa nama dan juga predikat pula terdiri daripada frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja dan juga frasa sendi nama. Ini yang telah saya terangkan pada hari semalam. Baik, sekarang ni kita nak tengok pula apa yang dikatakan dengan ayat majmuk. Jika murid-murid masih ingat pada minggu lepas, cikgu ada ajar berkaitan dengan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua ataupun lebih ayat tunggal dan disambungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, kecuali, sambil dan lain-lain lagi. Baik, contoh ayat majmuk. Bagaimana ayat majmuk ni dibentuk? Okey, kita tengok pada ayat pertama. Abang bermain bola di padang. Okey, ayat yang kedua. Adik bermain bola di padang. Baik, ini adalah ayat tunggal. Bila digabungkan menjadi ayat majmuk, ada perkataan yang terpaksa digugurkan. Jadi, perkataan yang sama digugurkan. Okey, abang dan adik bermain bola di padang. Dia menggunakan kata hubung dan di sini. Okey, untuk menggabungkan dua ayat tunggal ni menjadi ayat majmuk. Okey, cikgu rasa murid-murid semua dah tahu apa itu ayat majmuk seperti mana yang pernah cikgu ajar pada minggu lepas. Baik, cikgu nak pergi semula pergi kepada petikan pada halaman yang ketiga tadi. Baik, jika murid-murid dapat lihat dan dapat baca, okay, cikgu baca sedikit. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okay. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Okay. Nasri membantu ayahnya. Baik, cikgu baca pada perenggan yang pertama sahaja. Baik, pada perenggan yang pertama ini ada ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jika murid-murid dapat lihat di sini, kita lihat dahulu kepada ayat tunggal. Nabila ke dapur. Okey, yang cikgu tunjukkan kepada anak panah ini. Ini adalah ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. Okey, baik, kita pergi pula kepada ayat majmuk. Okey, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Di manakah kedudukannya? Dia di sini, yang berwarna biru. Okey, kenapa dia ada ayat majmuk? Sebab dia ada menggunakan kata hubung dan. Okey, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, itu adalah contoh-contoh ayat yang terdapat di dalam petikan, iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Tapi di bawah-bawah petikan tersebut ada lagi ayat tunggal dan ayat majmuk yang boleh
murid kenal pasti. Okey, baiklah. Teruskan. Untuk aktiviti pada hari ini, kita lihat kepada, murid-murid lihat kepada buku aktiviti pada halaman yang kedua. Iaitu aktiviti yang kedua. Arahannya, baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Di dalam petikan ini terdapat ayat tunggal dan ayat majmuk. Baik, kita lihat pada petikan yang bertajuk sarapan berhasiat. Okey, bagi Puan Sakinah, sarapan yang berhasiat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Okey, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Ilmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu, tetapi Ilmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Baik, dalam petikan yang cikgu baca tadi, ada beberapa ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Apa yang perlu murid-murid lakukan ialah kenal pasti ayat tunggal dan juga ayat majmuk di dalam petikan. Kemudian, tulis semula ayat tersebut pada ruangan yang telah disediakan. Baik, dan setelah selesai menyiapkan tugasan ini, murid-murid bolehlah menghantar kepada guru-guru bahasa Melayu kelas masing-masing. Baik, cikgu rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu harap murid-murid semua dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Sekiranya ada kemusykilan, bolehlah bertanyakan soalan kepada cikgu. Baik, cikgu rasa setakat ini saja daripada cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi.